Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini. Sementara kita menunggu untuk menunaikan solat fardu zuhur secara berjamaah, kita meneruskan pengajian kita daripada kitab Penawar Bagi Hati dalam fasal yang kedua, iaitu rakus dalam berkata-kata. Mukadimah perbincangan daripada bab ini telah pun kita bincang pada bulan yang lalu. InsyaAllah kita akan masuk pada tajuk kecil selepas daripada itu. Antaranya adalah antara perkataan yang tiada memberi manfaat. Seterusnya antara kebinasaan lidah. Maka antara perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan, segala negeri dan segala adat manusia. Yang kedua, menceritakan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Inilah antara yang banyak diperkatakan oleh manusia padanya. Perbahasan ini menyambung daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang percaya kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka ia hendaklah berkata yang baik-baik atau hendaklah ia diam. Cara bimbingan Nabi SAW yang telah pun kita bahaskan pada bulan yang lalu, bagaimana Nabi memberikan suatu pengamatan yang cukup penting kepada seluruh manusia yang berada di bawah bimbingannya, supaya meletakkan kepentingan akhirat mengatasi segala-galanya. Lanjutan daripada itu, para hadirin sekalian, antara perkara yang perlu dielakkan dalam usaha untuk kita diam ataupun kita bercakap perkara yang baik, antaranya adalah mengenal perkataan yang tiada memberi manfaat untuk kita bicarakan. Pengarang menyatakan yang pertama, menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan, segala negeri dan segala adat manusia. Maksud perbicaraan ini, tuan-tuan sekalian, adalah dalam bentuk yang melampau. Kita boleh berbicara tentang makan, kita boleh berbicara tentang minum, kita boleh berbicara tentang perjalanan, tetapi bukan dalam bentuk yang melampau. Apapun yang kita ingin bicarakan mestilah dikaitkan dengan kepentingan akhirat, dengan kepentingan selepas daripada kita mati. Sebagai suatu contoh, tuan-tuan sekalian, umpamanya pada zaman hari ini kita menggunakan media baru seperti Facebook. Apa pentingnya untuk kita pamerkan makanan yang kita makan untuk ditatap oleh orang yang lain, yang kemungkinannya mereka tidak mampu untuk menjamah makanan yang baik, yang mewah seperti itu? Apakah faedah untuk kita menceritakan makan minum seperti ini? Jawabnya, tidak ada faedah.
Bila tidak ada faedah, tidak ada manfaat, maka perlulah untuk kita mengelakkan diri daripada membicarakannya. Apatah lagi kalau sekiranya kita menghancurkan perasaan orang-orang yang miskin, maka itu perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hikmahnya penggunaan bekas daripada emas dan perak tidak dibenarkan oleh agama. Kerana sebab boleh menghancurkan perasaan orang-orang yang lebih miskin. Berbalik kepada perkara yang tidak memberi manfaat, tuan-tuan sekalian, kita boleh bercakap soal perjalanan, lalu kita menceritakan bagaimana pengiktibaran kita berjalan. Kita melancung ke mana-mana negara, sama ada negara umat Islam ataupun negara bukan Islam. Kita pergi ke Jepun, maka kita membicarakan perjalanan kita, lalu kita mengambil pengiktibaran daripada sudut sistem hidup yang ada pada mereka. Kita mengambil pengiktibaran daripada sudut kebersihan yang ada di sebilangan negara. Kita pergi ke tempat negara yang kotor, kita mengambil pelajaran. Kalaulah kita tidak sanggup melihat keadaan yang kotor seperti itu, apakah di tempat kita juga kita ingin buat perkara yang sama? Kita boleh untuk berkongsi pengalaman daripada perjalanan. Tetapi perjalanan yang dilarang untuk kita bercakap panjang, bercakap banyak adalah perkara yang melalaikan. Kita menceritakan tempat-tempat yang melalaikan. Kita menceritakan tempat-tempat yang tidak ada faedah. Lalu kita membawa perjalanan tersebut untuk menarik orang lain turut sama dalam perjalanan tanpa memiliki sebarang faedah. Termasuklah isu makan, minum, adat manusia dan seumpamanya. Menceritakan segala kelakuan manusia juga di antara perkara yang tidak ada manfaat. Walaupun kita benci dengan sifat pemarahnya, tapi apa manfaat kalau kita menceritakan hal kemarahan dia kepada orang lain? Untuk menceritakan tentang kelakuan manusia, ia akan menyebabkan berlaku umpat cela. Kita akan bicarakan dalam tajuk yang lain. Digambarkan oleh pengarang, semua perkara ini perkara yang tidak ada manfaat. Walaupun kita boleh bercakap, walaupun kita boleh untuk berbicara. Justru untuk melanjutkan perbincangan ini, berkata pengarang dengan membawa tajuk antara kebinasaan lidah. Antara kebinasaan yang banyak bagi lidah itu ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, melawak ataupun berseloroh dan juga memuji. Yang pertama, berdusta, iaitu mengkhabarkan sesuatu dengan menyalahi apa yang sebenarnya, sama ada ia mengetahui yang demikian itu dan bersengaja ataupun tiada. Mengetahui dan bersengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Firman Allah Ta'ala, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Maksudnya, serta kami meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Surah Ali Imran ayat 61. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wal birru yahdi ila al-jannah, wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wal fujura yahdi ila an-nar. وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Maksudnya, lazimkanlah dirimu dengan yang benar, kerana kebenaran itu menyampaikan kepada kebajikan, dan kebajikan itu menyampaikan kepada syurga. Selagi seseorang itu sentiasa benar dan bersungguh-sungguh pada kebenaran, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang sangat benar. Jauhkan dirimu daripada berdusta, kerana berdusta itu menyampaikan kepada kejahatan, dan kejahatan itu menyampaikan kepada neraka. Selagi seseorang itu sentiasa bersungguh-sungguh pada berdusta, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang sangat berdusta.
Tajuk pertama kita, para hadirin sekalian, pasal dusta. Antara kebinasaan yang dibuat oleh lidah. Kita akan masuk memperincikan satu persatu. Berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, melawak, memuji. Kita akan huraikan mengikut apa yang telah ditulis oleh para alim ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Yang pertama, kata pengarang. Apa yang dikatakan dengan berdusta? Berdusta iaitu mengkhabarkan sesuatu dengan menyalahi apa yang sebenarnya. Perkara sebenar berlaku, cerita lain. Tapi bila kita menyampaikan cerita, bersalahan dengan cerita yang sebenar. Kita ingin beritahu bahawa Ali makan di restoran. Peristiwa sebenar berlaku. Ali makan di restoran bersama dengan Abu. Tetapi kita telah melakukan dusta dengan menyatakan bahawa Ali makan di restoran bersama dengan Aminah, contoh. Maka pada waktu tersebut kita telah melakukan pembohongan, lalu disebarkan, ia menjadi fitnah. Apa yang dimaksudkan adalah kita memberitahu sesuatu dengan menyalahi apa yang sebenarnya. Kita tahu ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, maka itu dikatakan sebagai dusta kerana kita telah mereka cerita yang berlainan daripada hakikat cerita yang sebenar. Orang-orang yang berdusta, mereka pasti akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam surah Ali Imran, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Kami minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Tapi tuan-tuan sekalian, ini di antara perkara yang banyak tidak dipedulikan oleh kita. Sebab itu bila Nabi nak membicarakan berkenaan dengan percakapan, Nabi kaitkan dengan hubungan dengan akhirat, hubungan dengan iman. Sebab tuan-tuan sekalian, cerita tentang dunia kita akan cepat sambung. Tapi cerita berkenaan dengan akhirat kita sukar untuk menyambung. Contoh, bila bercerita tentang dunia, katakanlah kita menyebut kalau sakit ini kamu cari bomoh sekian. Kita tak perlu soal banyak, kita akan terus cari bomoh tersebut. Kerana kita dapat maklumat ramai orang yang sembuh penyakit setelah berjumpa dengan bomoh tersebut. Setelah kita mengadap dengan doktor sekian, klinik sekian, kita cepat untuk pergi kerana keyakinan, kerana kepercayaan. Sebagai suatu contoh, datang pelaburan yang luar biasa hari ini. Kalau kamu masuk 1,000, kamu akan dapat setiap minggu sebanyak RM100. Kamu akan dapat sebanyak RM200. Kalau kamu cari orang lain, kamu pula akan dapat digandakan. Pelaburan ini sangat menguntungkan. Tanpa soal bicara dan penyelidikan, kita akan terus terima. Kita kata cuba dulu 1,000. Masuk betul-betul RM100 setiap minggu. Kita terus masuk dengan jumlah yang besar. Cerita pasal dunia, kita akan cepat untuk menyambung. Tapi bila cerita tentang akhirat, sangat sukar untuk manusia menyambung. Sebab itu Nabi SAW memberikan perhatian berhubung dengan iman pada Allah dan iman pada hari akhirat, untuk mendidik umatnya supaya bersikap benar, supaya kita bercakap ada hitungan di antara Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Qaf, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang manusia bisikkan di dalam diri. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher mereka sendiri. Allah lebih dekat dengan kita berbanding dengan urat leher yang sudah berada dalam tubuh badan kita sendiri. Allah Ta'ala lebih hampir dengan kita. Ingatlah, apabila malaikat yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, masing-masing daripada kedua malaikat ini, mereka akan melakukan catatan, duduk, melihat dan mencatat. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar
daripada mana-mana manusia, melainkan di sisinya ada raqib dan juga ada atid. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita bicarakan semua sekali dicatat. Amalan apa pun yang kita buat semua sekali direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dicatat adalah semua perkataan yang baik, semua perkataan yang buruk. Yang baik kita bercakap dicatat, yang buruk kita bercakap dicatat, yang benar kita bercakap dicatat, yang dusta kita bercakap pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pula perkataan aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, juga perkataan aku melihat, semuanya dicatat. Ketika sampainya hari Khamis, perkataan dan amalan tersebut akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mana menghuraikan ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Artinya prinsip yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak kaitkan kita, hubungan kita di atas dunia, tolong kita beri perhatian berhubung dengan akhirat. Jangan kita anggap bahawa cerita duduk di atas dunia ini cerita kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian seringkali ditegaskan, kita nak bercakap apapun isunya, semua perkara yang berkaitan dengan dunia ni perkara yang cukup mudah. Tuan-tuan sekalian, kita nak bercakap berkenaan dengan isu pembangunan, mudah. Kita nak bercakap isu berkenaan dengan kemajuan, mudah. Semua orang boleh bercakap dan semua orang boleh lakukan ikhtiar. Sebab itu Nabi Adam alaihi salam ketika mana keluar daripada syurga, dihantar duduk di atas muka bumi, dikatakan pada waktu tersebut Nabi Adam dan Hawa berada dalam keadaan bertelanjang bulat. Tuan-tuan sekalian, apa yang dibuat oleh dua individu ini? Secara spontan dia terus tahu apa yang perlu dilakukan. Mereka mencari daun-daun kayu untuk menutup tubuh badan mereka sendiri. Dan mereka telah menggunakan akal fikiran yang diberikan oleh Allah, bagaimana mahu melindungi diri daripada kesejukan, melindungi diri daripada panas terik matahari, termasuk membina penginapan-penginapan untuk didiami, sesuai dengan zaman dahulu sampailah pada zaman sekarang. Daripada zaman dahulu, tuan-tuan sekalian, seni bina rumah penginapan berbeza sampailah pada hari ini. Tetapi orang zaman dahulu, mereka tidak masuk universiti, mereka tidak perlu berada di dalam fakulti kejuruteraan, tidak perlu untuk mempelajari ilmu tentang seni bina, tetapi mereka mampu membuat rumah-rumah yang tersergam indah, sebahagiannya masih kekal sehingga hari ini. Menunjukkan bahawa soal dunia bukan suatu perkara yang sukar. Semua manusia akan berfikir. Bila sampai pada zaman hari ini, tuan-tuan sekalian, manusia terus mengkaji, manusia terus mendalami. Sebab itu disiplin pembinaan antara negara berbeza. Negara Arab yang panas jarang sekali berdepan dengan hujan yang lebat, maka seni bina mereka tidak perlu sama seperti mana tempat kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sendiri dapat menyaksikan di tanah Arab cara pembinaannya ada sedikit perbezaan berbanding dengan negara kita. Di negara Jepun, negara yang berdepan dengan ancaman gempa bumi, maka mereka telah membina seni bina yang agak berlainan, membina bangunan yang lebih tinggi seperti Twin Tower yang kita ada sekarang ini. Tentu sekali seni binanya berbeza. Tuan-tuan sekalian, siapa yang berfikir untuk melaksanakan semua ini? Manusia yang terlibat dalam bidang ini terus mengkaji, mereka terus mendalami untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Tetapi menariknya, kalau kita menceritakan berkenaan dengan isu dunia, Allah Subhanahu Wa Taala telah bekalkan akal fikiran untuk kita uruskan muka bumi. Ia bukan perkara yang payah untuk dibuat. Perkara yang payah adalah berkenaan dengan akhirat. Bukan mudah untuk mencapai kemenangan di hari akhirat. Itu tuan-tuan sekalian, bercakap lagi tentang pembangunan, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk Nabi Sulaiman alaihi salam, Zulkarnain,
tunjuk bagaimana antara pemimpin bertaraf dunia. Nabi Sulaiman terlibat di dalam pembangunan sehingga mampu mengalihkan istana Ratu Balqis yang berada di Yaman. Mengalihkan satu bangunan pergi ke tempat yang lain bukan satu kerja yang mudah. Tidak ada orang yang mampu buat seperti ini pada hari ini. Nabi Sulaiman mampu buat. Nabi Sulaiman melihat bagaimana proses untuk memberikan rasa kagum kepada Balqis, melihat kepada pemerintahan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, soalnya hari ini tidak ada pakej pelancongan yang menawarkan kepada kita untuk melihat kesan peninggalan yang telah diberikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tidak ada mana-mana individu tawar kepada kita, marilah kita melancong sempena cuti persekolahan untuk tengok, lihat kesan peninggalan kemakmuran Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tidak ada. Tetapi berbeza dengan Firaun. Firaun yang hebat membina piramid, Allah Subhanahu wa taala kekalkan binaan piramid ini sehingga disebut sebagai binaan ajaib di dunia. Allah kekalkan. Allah tunjuk kepada kita bagaimana ia dikekalkan untuk ditatap oleh kita semua. Tapi siapa yang buat bangunan yang penuh dengan kehebatan ini, membina daripada tapak yang besar di bawah, mengecil ke atas, mesin apa yang digunakan untuk memotong batu, alat apa yang digunakan untuk mengangkat semua bongkah batu yang besar ini, semua perkara tersebut Allah tinggalkan. Yang kafir membuat sesuatu ditinggalkan oleh Allah. Para anbiya alaihimussalatu wassalam diabaikan oleh Allah, dihapuskan semua perkara yang dibuat oleh para nabi. Teknologi pembinaan kapal Nabi Nuh alaihi salam Allah lenyapkan. Kita tidak tahu, hanya sekadar menjangkakan itu rupa kapal Nabi Nuh, tapi tidak ada tempat untuk kita bawa melihat dan menyaksikan kapal Nabi Nuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, gambaran ini tunjuk kepada kita, disambung oleh Nabi, soal dunia, memakmurkan dunia bukan satu perkara yang sukar, bukan suatu perkara yang payah, tapi melahirkan jiwa manusia yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat itu payah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini kita berdepan dengan ramai penipu, kita berdepan dengan ramai orang yang berbohong, kita berdepan dengan ramai orang yang telah melakukan memecah kepercayaan setelah daripada mereka dapat kedudukan dan seumpamanya. Maka lihat bagaimana Nabi didik. Nabi didik dengan iman, Nabi didik dengan hari akhirat. Lalu bila berbicara berkenaan dengan benar, Nabi kata alaikum bisidq. Hendaklah lazimkanlah diri kamu dengan perkara yang benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kerana kebenaran itu menyampaikan kepada kebajikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Kebajikan itu menyampaikan kepada syurga. Tuan-tuan sekalian, inilah sikap pemimpin yang baik. Inilah sikap pemimpin yang memberikan perhatian kepada orang bawahan. Pertama sekali, proses pendidikannya bermula alaikum bisidq. Mesti kamu lazimi diri kamu dengan benar. Kerana benar ini dia akan datang kepada kebajikan. Kebajikan itu membimbing kamu pergi kepada syurga. Wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Selagi seseorang itu sentiasa benar, bersungguh-sungguh pada kebenaran, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang benar. Ditulis di sisi Allah. Ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala isytiharkan itu orang yang benar, seperti yang diperolehi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan sekalian, dia benar pada imannya. Dia bercakap benar walaupun ibadahnya tidaklah hebat sangat. Zikirnya tidak pernah kuat, tuan-tuan sekalian. Kalaulah kita melihat corak ibadah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an adalah orang yang kuat berzikir, lantang berzikir. Kalau dia berzikir, dia menggunakan suara yang kuat, tak salah.
Saidina Umar Al-Khattab, bila mana dia berzikir, dia menggunakan suara yang lantang, suara yang kuat, suara yang nyaring. Tapi jauh beza dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak pernah menaikkan suara. Dia tidak pernah untuk menggunakan suara yang kuat, kerana sikapnya pada waktu tersebut cukup pemalu, dan dia terus berzikir kepada Allah dengan cara aspek ibadah. Tuan-tuan sekalian, kalau mungkin kita pernah dengar pada bulan yang lepas, Saidina Abu Bakar As-Siddiq daripada sudut ibadah dibandingkan dengan Umar sebagai satu contoh. Lihat sahaja ketika mana menunaikan solat sunat witir. Solat sunat witir, sunat penutup. Tapi tiap kali selepas menunaikan solat rawatib Isya, Saidina Abu Bakar As-Siddiq bergegas menunaikan solat witir. Jauh beza dengan Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab menunggu waktu di tengah malam, tidur terlebih dahulu, bangkit pada tengah malamnya, beribadah lagi kepada Allah, lalu ditutup dengan solat witir pada waktu itu. Mengapa Saidina Umar Al-Khattab hebat sedemikian rupa beribadah, tapi darjat Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi nak dibandingkan dengan Umar? Tidak lain dan tidak bukan kerana sidq, kerana sifatnya yang membenarkan apa jua yang datang daripada Nabi itu benar, dan sikapnya untuk menggalas tanggungjawab seperti yang dibuat oleh Nabi, menyampaikan perkara yang benar kepada sesiapa sahaja. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Lihat kepada puasanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak terkenal puasa banyak, nak dibandingkan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As yang berpuasa pada setiap Isnin Khamis, yang berpuasa kemungkinannya seperti cara Nabi Dawud alaihi salam. Tapi cukup masyhur antara sahabat yang paling kuat berpuasa Abdullah bin Amr bin Al-As. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak terkenal dengan puasa yang kuat, tidak terkenal dengan puasa yang banyak, tetapi darjatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diisytihar oleh Nabi sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan. Bila kita bersikap benar, bawa kepada kebaikan. Bila datang kebaikan, dia akan membawa kepada syurga. Bila kita lazimi kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan tulis kita di kalangan siddiq. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujura yahdi ila an-nar wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Awas kamu, kata Nabi, jauhkanlah diri kamu daripada berdusta, kerana berdusta itu menyampaikan kepada kejahatan, kejahatan itu menyampaikan kepada neraka. Selagi seseorang itu bersungguh-sungguh berdusta, ia akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang kadzab, orang yang pembohong, pendusta. Tuan-tuan sekalian, mulut untuk berbicara tentang pembohongan, dia mula daripada berfikir. Sebab itu kita perlu elok berbohong. Makin acak kita berbohong, kita akan ligatkan pemikiran kita untuk tangani pembohongan tersebut. Di dalam surah Al-Alaq, nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun yang bercakap bohong dan melakukan kesalahan. Ia bermula daripada ubun, tuan-tuan sekalian, tempat otak kita, tempat kita berfikir. Nasiyatin kazibah, ubun-ubun itulah yang akan berkata-kata bohong. Mana ada ubun-ubun bercakap, tuan-tuan sekalian? Ubun-ubun tak bercakap. Tapi yang bercakap ini mulut. Mulut untuk berbohong, dia akan bermula daripada proses berfikir. Kita nak berbohong kepada bos, kita dah fikir apa cara dia akan tanya, macam mana kita nak berselindung, apa jalan untuk kita cari. Kita nak menipu kepada ibu bapa, kita sudah mencari jalan. Kita tak nak balik pada tahun ni, kita rasa tak selesa balik, kita mencari jalan, apa alasan untuk kita buat, lalu kita bohongi. Jalan tersebut kita akan reka cipta untuk dilakukan oleh kita. Hasilnya khati'ah, tindakan yang datang selepas daripada itu akan buat salah. Tangan kita akan buat salah, kaki kita buat salah, mata kita akan buat salah. Semua perkara akan melakukan kesalahan. Sebab itu lazimilah benar. Bila lazimi benar, kita tidak akan mengasah diri kita untuk fikir cara berbohong, untuk mencari tindakan-tindakan alternatif untuk kita tunjuk pembohongan kita itu selamat.
Apakah yang dimaksudkan dengan dituliskan di sisi Allah dengan benar ataupun dengan bohong? Bagi yang pertama, dihukumkan dengan sangat benar dan ia mendapat sifat dan pahala yang sangat benar. Bila Nabi menyatakan ditulis di sisi Allah Siddiq, maka pada waktu tersebut ia akan dihukumkan sebagai orang yang sangat benar di sisi Allah. Yang kedua, dia akan mendapat sifat dan pahala yang benar tersebut yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ditulis sebagai kazab, apa maknanya? Bukan conteng di atas dahi, dia merupakan kazib ataupun pembohong, tetapi yang dimaksudkan adalah dihukumkan dia dengan sangat berdusta. Bila dihukumkan dengan sangat berdusta, dia akan mendapat sifat tersebut dan dosa daripada amalan berdusta yang dilakukan oleh dia. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibul lil iman." Awaslah diri kamu serta dusta, kerana sesungguhnya dusta itu menjauhkan iman. Tuan-tuan sekalian, risiko kita bercakap bohong. Sebentar tadi kita telah menyebut pembinaan yang dibuat oleh Nabi melalui aspek iman dan juga aspek hari akhirat, iman kepada hari akhirat. Tapi bila mana kita kekal ingin berbohong, maka saat tersebut kita akan dijarakkan daripada iman. Iman kita makin sukar untuk dicapai. Bila makin sukar untuk dicapai, tuan-tuan sekalian, pada waktu tersebut banyak kepincangan yang akan dilakukan oleh diri kita. Demikian juga sabda Nabi, "Iza kazabal abdu taba'ada anhul malaku milan minnatni ma ja'a bihi." Apabila berdusta seseorang hamba, nescaya menjauhinya lah oleh malaikat satu batu kerana busuknya dusta yang didatangkannya. Malaikat yang dimaksudkan adalah malaikat rahmah, malaikat yang menghampiri kita. Malaikat yang ada, tuan-tuan sekalian, ramai. Yang berada dalam majlis ini memberikan rahmat dan memberikan perlindungan. Begitu ramai yang telah memberikan kepada kita naungan sayapnya dalam majlis ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis dan juga mengambil peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tetapi kalau kita berdusta, kata Nabi, "Iza kazabal abdu," apabila seseorang hamba itu berdusta, "taba'ada anhul malak," malaikat akan pasti menjauhi dirinya milan, satu batu, daripada busuknya pembohongan yang dilakukan olehnya. Tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang pandang kecil perkara ini. Kadang-kadang ia sudah menjadi satu tabiat. Kita rasa tak kisah untuk kita berdusta. Kita tak pandang besar pun pendustaan yang kita buat. Sedangkan ia makin menjarakkan diri kita daripada iman, makin menjarakkan diri kita daripada rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, tuan-tuan sekalian, ada dusta yang diharuskan. Ketahuilah bahawa berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, seperti yang pertama, berdusta pada peperangan. Yang kedua, berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Yang ketiga, berdusta seorang suami tatkala menyangkal di hadapan isterinya bahawa ada madunya yang lebih kasih daripadanya. Artinya ada pengecualian. Tapi pengecualian ini terhad. Apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili adalah berasaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ummi Kalthum radhiyallahu anha. Katanya, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kazzab alladhi yuslihu bainan nas fayammi khairan aw yaqulu khairan." Muttafaqun alaih. Zada Muslim fi riwayah, kata Ummi Kalthum, "Walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulu an-nas illa fi thalas, ta'nil harb wal islah bainan nas wa hadithul rajul imra'atah wa hadithul mar'ah zawjaha." Maksudnya,
tidak dikatakan pembohong, orang yang nak mendamaikan antara manusia. Lalu dia menceritakan tentang perkara yang baik, ataupun dia berkata dengan perkara-perkara yang baik saja. Kawan kita, tuan-tuan sekalian, satu office, tapi dua ni berkelahi antara satu sama lain. Kalau yang ni masuk pantry, hak tu tak masuk, tak sanggup masuk. Kalau dia nak masuk, dia tunggu yang tu keluar. Kalau dalam meeting, dia akan duduk di tempat yang jauh, dia tak boleh untuk bersama. Dan kalau sekiranya yang ni beri pendapat, yang tu akan bantah habis-habisan, walaupun benar. Akhir sekali, tuan-tuan sekalian, kita ambil peranan menjadi orang tengah. Kita tahu masing-masing antara kedua ini, dia tidak ada kompromi, menentang keras antara satu sama lain. Nak hadapkan keduanya bersemuka, dia tidak akan ambil jalan tersebut. Akhir sekali kita mereka cerita. Kita menyebut, sambil minum air dengan si A, kita menceritakan kemarin dengan B puji kamu. Dia sebut dan dia kata bagus sebenarnya A ni. Kita menceritakan hal-hal yang baik. Yang si A bila dengar B puji, dia tidak jangka bahawa dia dipuji. Yang dia tahu dia sentiasa dibenci. Akhir sekali melembutkan perasaannya. Kita pergi dekat B, menceritakan perkara yang hampir sama. Walaupun dia tak puji pun, walaupun dia tak kata apa pun, tapi kita yang reka cerita. Kita menghadap pada B, kita menceritakan, menimbulkan perasaan terharu. Akhir sekali lembut perasaan. Kita teruskan step yang kedua dengan membawa cerita-cerita yang lebih baik. Kemudian selepas daripada itu, bila masing-masing tahu ia dihargai di belakang masing-masing, maka mereka tidak lagi menyerah. Akhir sekali boleh mampu senyum. Kita rapatkan lagi hubungan. Maka akhirnya dua-dua ini dapat disatukan, kita dapat damaikan, kita dapat jadikan ia kawan baik, berbanding dengan sebelum daripada ini bermusuh habis-habisan. Nabi kata nak berdusta tentang hal ini boleh. Jiran yang bertelagak boleh untuk kita pastikan kedua ini berbaik dengan cara kita berbohong, dengan cara kita bercakap perkara yang tidak benar. Kemudian kata Ummi Kalsum, riwayat yang ditambah oleh Muslim di dalam hadisnya, dan aku tidak mendengarnya membenarkan mana-mana pembohongan melainkan dalam 3 perkara, iaitu dalam peperangan. Yang kedua, mendamaikan antara manusia yang bertelagak. Yang ketiga, perbicaraan antara lelaki dengan isterinya, dan perbicaraan isteri dengan suaminya. Daripada 3 perkara ni aku tak tahu, melainkan yang ni saja dibenarkan, kata Ummi Kalsum. Maka ulama mengambil pandangan tersebut, mengambil hujah tersebut untuk membenarkan pengecualian dalam proses berbohong. Ada 3 perkara yang dibenarkan. Masa berperang boleh berbohong, untuk kita gerunkan musuh, untuk kita menggunakan strategi. Sebagai suatu contoh, tuan-tuan sekalian, tentera Islam dia tak ramai, tapi kita kena timbulkan perasaan gerun kepada musuh. Umpamanya perisikan musuh selidik kekuatan tentera Islam, maka antara kelicikan yang berlaku pada suatu ketika dahulu oleh Khalid ibn Walid, dia telah memasang ungun api yang banyak, yang biasanya dikerumuni oleh 10 orang dengan bilangan tertentu. Bila makin banyak perisik lihat pada malam hari, tentera Islam begitu ramai. Bila tengok ungun api, mereka boleh tahu bilangan tentera Islam bukan 70, bukan 100, tetapi ribuan manusia yang menjadi tentera Islam. Lalu dicampakkan rasa gerun. Umpamanya menyembelih binatang, mereka boleh jangka seekor lembu boleh makan berapa orang, seekor unta berapa orang, tapi disembelih dengan jumlah yang besar. Risikan ini sampai berapa ekor disembelih unta? Disembelih sebanyak 20 ekor. Maka dia akan beri gambaran betapa besarnya tentera Islam dan betapa hebatnya mereka ini di dalam medan tempur, dalam medan peperangan. Maka strategi seperti ini, kita bukan buat perkara yang benar, tetapi kita berbohong, kita mengambil sikap untuk berdusta. Ia memberikan suatu impak di dalam peperangan. Tidak ada masalah, dibenarkan. Begitu juga nak mengelakkan pertelagahan antara suami isteri, dibenarkan. Suami jangan betul sangat bercerita. Tuan-tuan sekalian, isteri pun sama.
Tetapi kita mesti jujur, kita kena ingat apa yang kita buat itu bukan dengan tujuan untuk kita buat perkara maksiat. Kita buat perkara yang benar. Contoh tuan-tuan sekalian, isteri sudah ada tanggapan suami dia ni curang, balik lewat. Tapi sebenarnya suami tak buat perkara demikian. Bila balik lewat, dia rasa macam pergi jumpa dengan orang lain. Suami pada waktu tersebut, dia boleh mereka cerita, dia boleh membuat satu pendustaan, tapi dengan syarat dia tak buat sungguh. Jangan pula dia buat kemudian dia kata ustaz kata boleh berdusta tak apa, tapi dia curang betul, tak boleh, itu berdosa. Yang kita maksudkan umpamanya dia terlibat dengan agenda NGO sebagai satu contoh. Nak mesyuarat waktu bekerja tak boleh, bermesyuarat pada waktu malam. Bila bermesyuarat pada waktu malam sehingga lewat malam pukul 12 baru balik, pada waktu tersebut isteri dia kata tak pernah buat apa benda ni, curang ke dan seumpama tu, nak cerita tentang NGO, so isteri tak faham. Maka akhir sekali tuan-tuan sekalian, dia memberikan beberapa alasan, terlibat dalam pengajian dan seumpamanya, ada kelas, waktu yang dia diantara perkara yang dibenarkan. Tapi guna kebijaksanaan lah, jangan sampai benda tak logik, dia akan makin menyebabkan lebih rosak di dalam hubungan suami isteri. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baiknya ia memakai kias seleweng, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Apa kias seleweng? Makna dia tauriah. Dalam bahasa Arab dipanggil tauriah. Tauriah diambil daripada perkataan belakang. Kias seleweng ini tuan-tuan sekalian, kita cerita sesuatu di sebaliknya. Benda tersebut tak bohong, tapi tak berlaku pun begitu. Contoh, kita pergi kita terlibat dengan sesuatu urusan, tapi isteri kita tak boleh terima. Dia tak nak terima kita keluar pada waktu malam, dia tak nak terima. Maka pada waktu tersebut kita menggunakan tauriah. Antara kaedah tauriah, walaupun kita pergi menguruskan benda lain, terlibat mesyuarat, kita terlibat dalam dakwah dan seumpamanya, kita menggunakan tauriah. Semasa pulang, kita singgah di kedai. Sebenarnya pergi ke kedai, tapi berjumpa orang. Tuan-tuan sekalian, memang berjumpa orang. Bukan berjumpa dengan sesiapa pun, berjumpa dengan orang, dengan cashier, kita berjumpa dengan mana-mana orang. Dan kita singgah di kedai, walaupun kita beli roti, walaupun kita tak beli, yang kita cari itu tak berjumpa. Jadi daripada satu kedai ke satu kedai, tak berjumpa juga. Akhir sekali kita balik dan kita kata datang daripada kedai. Walaupun hakikat sebenarnya kita tak pergi pun ke kedai, kita pergi ke tempat lain. Tauriah ini dibenarkan. Tetapi dalam masalah ini, untuk kita menyebut tauriah ini ialah menyebut perkataan yang ada dua makna baginya. Satu makna yang hampir dan satu lagi makna yang jauh, tetapi